Okay, hai, Assalamualaikum. Okay, hari ni saya buat live dekat Facebook. So, sebelum tu saya buatlah nak beritahu sikit kita bulan 10 ni kita ada bengkel. InsyaAllah untuk bulan 10 ni kalau ikutkan kita ada tiga bengkel. Cuma di Kota Kinabalu kita tangguhkan dulu sebab ada kes, ada orang kata apa, kes untuk yang hari tu kan, yang dia tutup, dia sekat jalan tu. So jadi kita tak boleh nak buat bengkel lah. So untuk bulan ni kita ada lagi 2 bengkel pada 24 dan juga 25. 24 sekali lagi kita buat di Sungai Petani. Yang 25 untuk pertama kalinya kita buat di Georgetown. Cuma tempat tu kita belum ada confirmation lah tempat. Nanti kita Urustia akan maklumkan lah tempat untuk bengkel di Georgetown. Kalau di Sungai Petani, insyaAllah kita akan buat di tempat yang biasalah, di Hotel Zaquest. Dan untuk bulan seterusnya kita ada tiga juga di Jitra, di Gerik dan juga di Taiping. 14 November dekat Jitra, 28 November di Gerik, 29 November di Taiping. So kalau ada siapa-siapa yang duduk belah-belah Perak ke, duduk belah Lok Start ke, nak jadi kita punya mutawif ataupun kita punya wakil, boleh join lah dekat situ. So kali ni kita banyakkan lagi kita punya kita punya bengkel. So macam sebelum ni dah ada di Sabah Sarawak tu adalah yang baru. So kali ni kita buat lain pada lain lah. Kita buat di Georgetown, kita buat di Jitera, Gerik, Taiping, Manjung, Tanjung Malim. So dekat Gerik kita ada cawangan di Gerik. Di Manjung kita pun ada di cawangan Manjung. Dekat Tanjung Malim pun kita ada tiram Tiruan Tanjung Malim. So ni adalah tempat-tempat yang terbaru lah. InsyaAllah kita sampai hujung tahun kita akan ada bengkel. So siapa-siapa yang berkelapangan nak join ataupun nak tahulah sedikit mengenai mutawif ataupun mutawifah ni, bolehlah join insyaAllah. Yang paling terhampir di Sungai Petani dan juga di Georgetown pada 24 dan juga 25 bulan 10. Dan pada bulan 12 kita ada juga 12 Disember, 13 Disember dan juga 25. Pada 12 tu kita akan buat di Manjung. Pada 13 tu kita akan buat di Tanjung Malim. Dan pada last tu kita akan buat di Sungai Petani balik. Sebab 26 bulan 10, 26 bulan 12 insyaAllah kita buat seminar umrah. InsyaAllah kalau tak ada apa-apa, bolehlah join. So berapa bayaran untuk bengkel ni bagi peserta baru? Bayaran dia RM280 sahaja. Bagi peserta lama, bayaran dia RM80 sahaja. Jadi kita minta deposit dulu. Kita ambil deposit dulu RM50 saja untuk kita nak persiapan lah seminar. Okay. So kalau ada siapa-siapa yang berminat untuk nak join, boleh hubungi office-office yang berkaitan lah. Okay. So hari ni saya nak buat perkongsian sedikit mengenai adab keluar rumah. Okay. Okay, kalau sekarang ni kita kan banyak ramai yang nak keluar rumah kan, yang macam nak pergi berjalan ke, nak
Biasa untuk yang nak berjalan lah, nak musafir yang lama. Okay. So ni adalah antara adab-adab yang kita perlu buat lah sebelum kita keluar rumah. Biasa kita dengar adab masuk rumah je kan. Okay. Kali ni saya cerita tentang adab keluar rumah. Okay. Antara adab yang perlu kita lakukan sebelum keluar rumah, yang pertama mendahulukan kaki kiri keluar rumah. Okay, bila sebelum kita nak keluar rumah tu, kita kena dahulukan kaki kiri. Kita nak keluar daripada rumah, kita kena keluar dahulukan kaki kiri. Kalau masuk, kaki kanan. Sama macam kita nak masuk toilet lah. Macam toilet, masuk kaki kiri, keluar kaki kanan. So, tu perkara yang perlu kita buat lah. Seterusnya mendahulukan kaki kanan ketika memakai kasut. Okay. Untuk pakai kasut pula kita kena dahulukan kanan lah. Apa-apa pun kena dahulukan kanan. Macam pakai baju, masukkan tangan kanan dulu. Lepas tu nak pakai apa pun belah kanan dulu. Pakai kasut belah kanan, pakai stocking belah kanan. So apa-apa pun guna belah kanan dulu. Dahulukan kata afdal di sebelah kanan. Okay, yang seterusnya membaca ayat kursi dan doa. So pentinglah sebelum kita nak memulakan perjalanan kita ni, perlulah kita membaca ayat kursi dan juga doa. Ayat kursi ni sebagai pelindung untuk kita lah. Berlindung kita daripada bahaya ataupun perkara-perkara yang kita tidak inginkan. Sebab sekarang ni kalau kita dapat tengok memang banyak sangatlah kes kemalangan, kes macam-macam kes lah yang kita nampak sekarang ni. Kita pun tak mahu benda tu berlaku. Jadi kita ikhtiar cara kita sebelum kita nak keluar ni, kita bacalah ayat kursi ataupun doa keluar rumah. Yang seterusnya memastikan api dipadam. Okay. Make sure sebelum keluar rumah kena tengok dulu semua perkara yang ada kat rumah. Kalau kata sebelum kita keluar rumah tu kita ada masak ke, kita ada jarang apa-apa ke, kita kena pastikan yang kita dah tutup api. Kalau kita masak nasi ke, kita masak ayam ke, kena pastikan kita dah tutup elektrik. Okay, ada banyak kes jugalah berlaku bila kita keluar, kita masak nasi, lepas tu tak tutup plug. So benda tu dia bahaya kalau kata kita tak tutup. Dia lama sangat. Kalau kata tak tutup api, yang tu tak apa. Kalau yang tak tutup api dapur tu pun ada juga. Dia masak tapi dia tak perasan dia tak tutup api. Lepas tu dia keluar rumah. So banyak berlaku kes rumah terbakar, semua tu lah. So kita kena make sure sebelum keluar tu kena tengoklah peralatan-peralatan dekat rumah ni pastikan dipadam. Okay. Yang seterusnya memastikan sampah tidak disimpan, terutama yang berbau. Okay. Kalau kata sebelum kita nak keluar rumah tu kena tengok dulu kalau ada sampah kena buang, terutama yang sampah yang dah busuk dah tu, yang dah berbau, jangan simpan lagi kat rumah. Sebab apa? Sebab kita kena pastikan dalam rumah kita ni bersih lah. Sebab kita nak tinggal rumah mungkin masa yang lama, jangka yang panjang, dan kita tak tahu mungkin akan ada penghuni-penghuni yang lain, kita tak tahu. Sebab tu pentingnya kita kena jaga kita punya kebersihan dalam rumah juga. Okay. Okay, ni adalah doa keluar rumah. Bismillahirrahmanirrahim. Wala hawla wala quwwata illa billah. Dengan menyebut nama Allah, aku menyerahkan diriku pada Allah dan tidak ada daya dan kekuatan selain dengan Allah sahaja. Maksudnya bila kita keluar, kita serahkan segalanya pada Allah supaya Allah lindung ataupun jaga kita punya rumah lah. Sebab tu kita kena baca doa. Okay, yang seterusnya mengapa perlu membaca doa sebelum keluar rumah? Okay, yang pertama
berdoa apabila hendak keluar rumah. Ini merupakan sunnah Rasulullah SAW. Jadi bila kata kita berdoa ni, doa ni adalah senjata mukmin, dan berdoa ketika keluar rumah ataupun nak keluar rumah, ini juga merupakan sunnah Rasulullah SAW. Jadi perkara yang kita nampak macam biasa, tapi dia ni merupakan satu sunnah lah. So kita buat perkara yang mudah bagi kita. Jadi apa salahnya kalau perkara yang sunnah sebegini kita ikut. Bukan apa, sebab ni adalah rumah kita sendiri. Sebab kita tak tahu apa yang ada kat rumah kita bila kita dah keluar. Seterusnya, apabila kita keluar dari rumah, tiada siapa yang berada di dalam rumah kita, dan tiada siapa yang tahu apa yang akan terjadi di dalam rumah sepanjang perjalanan kita. Maksudnya kalau kita tak berdoa, kita tak tahu apa yang akan berlaku dalam rumah kita. Kita tak tahu apa yang ada dalam rumah kita. Jadi bila mana kita berdoa ni, kita mengharapkan Allah menjagalah. Memang kita menyerahkan segalanya pada Allah. Memang benda tu akan macam mana pun kalau kata nak berlaku, akan berlaku. Tapi ikhtiar kita tu bagaimana, macam mana. Kalau kata kita tak ikhtiar sebelum berlaku sesuatu tu, tu kata kita tak berusaha untuk nak jaga rumah kita sendiri. Sebab tu adalah rumah kita. Jangan dibiarkan macam tu je. Macam kita kena macam tu je, tanpa kita meminta Allah untuk jaga rumah kita. Sebab apa? Nanti kita nak masuk balik rumah kita. Kita nak kata duduk bersama keluarga kita juga. Sebab tu penting kena baca doa sebelum kita keluar. Dan juga doa masuk. Keluar kena baca doa, masuk pun kena baca doa. Yang seterusnya, maka Rasulullah SAW mengajarkan kita satu doa sebelum keluar rumah. Ini, ya Allah, aku berlindung denganmu daripada menyesatkan atau disesatkan, daripada menggelincirkan atau digelincirkan, daripada menganiaya atau dianiayai, daripada memperbodoh atau diperbodohkan orang lain. Pada kata, bila kita mengamalkan doa ni, kita berlindung daripada segala perkara yang kita tidak inginkan, daripada perkara yang hasad dengki orang lain. Mungkin ada orang yang dengki dengan kita, takut dia buat satu perkara yang kita tak tahu, kita pula takut dia buat perkara yang boleh merosakkan keluarga kita, merosakkan rumah tangga. Jadi sebab tu kita kena berlindunglah. Sebab dalam rumah ni adalah, orang kata dalam rumah ni adalah kasih sayang keluarga. Dalam rumah ni adalah cinta keluarga. Jadi apa-apa pun adalah di dalam rumah. Sebab tu kita kena jaga rumah kita elok-elok. Kena pastikan sentiasa dilindungilah. Berdoa banyak-banyak semoga Allah melindungi keluarga kita daripada perkara yang sia-sia ataupun perkara yang tidak baiklah, yang kita pun tak mahu benda tu. Okay. Seterusnya, Rasulullah SAW bersabda, jika seseorang keluar daripada rumahnya lalu membaca zikir Bismillah tawakkaltu 'ala Allah wa la hawla wa la quwwata illa billah, yang bermaksud dengan nama Allah aku berserah diri kepadanya dan tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongannya. Maka malaikat akan berkata kepadanya, sungguh kamu telah diberi petunjuk oleh Allah, dicukupkan dalam segala keperluanmu dan dijaga daripada semua keburukan. Sehingga syaitan-syaitan tidak akan menghampiri, dan syaitan-syaitan itu berkata kepada syaitan-syaitan lain, bagaimana mungkin kamu dapat mencelakakan seseorang yang telah diberi petunjuk, dicukupkan, diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hadis ni riwayat Abu Daud. Berdasarkan pada hadis ni kita dapat tengok Rasulullah pun pernah bersabda, kalau kita membaca Bismillah tawakkaltu 'ala Allah wa la hawla wa la quwwata illa billah, kita berserahkan
dengan nama Allah aku berserah diri kepadanya dan tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongannya. Bila kita serahkan semuanya kepada Allah, kita kena yakin yang Allah akan menjaga keluarga kita, Allah akan menjaga rumah kita, dan daripada situ Allah akan maka bila kata kita berdoa ni, Allah akan menghantar malaikat untuk menjaga rumah kita, untuk memastikan keharmonian dan ataupun tidak ada orang yang hasad dengki dengan keluarga kita. Okey, sebab tu bila kata kita meninggalkan rumah dengan keadaan kita membaca doa, Allah akan menghantarkan malaikat lah untuk nak menjaga rumah sepanjang tiada penghuni. Dan sepanjang musafir ni lah malaikat akan menjaga kita sampailah kita balik ke rumah kita sendiri. Jadi konklusinya perlulah kita membaca doa sebelum keluar rumah kena baca doa. Bila kata masuk rumah pun kita kena baca doa juga. Okey. Saya rasa setakat tu saja saya punya live petang ni. Kalau ada sebarang persoalan, pertanyaan boleh tanya. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.